Saya minta dia jawab. Just have to confirm. You have to clarify. Ya atau tidak. Jangan bagi saya EFG apa semua, saya nak A or B. So sekarang problem dia, si M tak tahu nak jawab apa. Kalau dia kata ya, dia telah jual, dia takut mungkin pada rakyat. Kalau dia kata saya akan bina masjid nanti dalam pembangunan baru, mungkin akan kena pula dengan Every. Saya tak tahulah. Jadi saya nak dia mengaku bahawa sebenarnya dia telah jual. Dalam statement dia semalam dalam Malaysia Kini dan Sinar, membuktikan bahawa sebenarnya tapak itu telah jual. Apabila Sinar tanya kat dia, saya ambil perkataan Sinar ini, Guan Eng, bila diminta menjelaskan adakah tapak itu telah dijual, dia kata dia tak mau jawab, dia cakap dalam court. Mungkin dia takut election dah dekat. Jawab dia. Apa perasaan orang bukan Islam kalau church, tapak koin, tapak gereja, tapak tokong dijual? Macam itulah perasaan orang Islam. Apabila tapak masjid yang telah diperuntukkan, diluluskan, tidak diwakafkan tetapi telah dijual. This is too much. Melampaui batas. Guan Eng telah melampaui batas. Dia perlu ganti balik tapak masjid di tempat tersebut. Itu saja kehendak kami. Kenapa dia nak sama? Kenapa dia nak sama? You just have to replace. Say, you just admit kata you dah silap dan you replace. Jangan kata saya nak bagi surau tu, saya minta dalam statement saya tu, saya minta dia pas explain dia apa perbezaan masjid dengan surau. Saya juga ada baca dalam satu artikel yang mengatakan kalau masjid dibina di situ, harga akan jatuh. Mungkin itu sebab masjid dikeluarkan. Dan dalam saya baru dapat tahu ni, ada orang buat rekod polis pagi tadi dekat di residence Bayang Mutiara yang I think website lah, nanti boleh ambil. Dia orang dah buat rekod polis. Saya tak buat rekod polis atau SPRM sebelum ini mengenai isu Bayang Mutiara hanya kerana saya nak penjelasan yang ke CM. Cuba bayangkan kalau setiap persoalan yang dilontarkan kepada Perdana Menteri, dia saman. Ini bukan kerja satu ketua. He should come and explain. Rakyat Pulau Pinang. Lepas tu dia kata, oh saya mengisu perkauman dalam Malaysia Kini dan dalam Sinar semalam. Perkauman apa? Berdosa saya sebagai orang Islam kalau saya tidak mempertahankan tapak masjid ini. Semua orang Islam berdosa kalau tidak mempertahankan tapak masjid. Tak apa, you dah jual, you dah silap. Tak apa, mengaku saja. Ganti balik. Kan, settle. Nak pergi saman. Saya bukan penakut nak duduk diam. Saya berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Saya tak pernah ada masalah perkauman di Pulau Pinang ini sebelum Guan Eng jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Dialah wujudkan masalah perkauman di Pulau Pinang. Tiba-tiba dia kata saya cakap pasal perkauman. Saya mempunyai hak untuk memperjuangkan nasib Melayu, Cina dan India sebagai Ketua Pemuda Negeri Pulau Pinang. Jadi dia dah putar balik banyak. Bila dia nak saman, saya minta Guan Eng tolong saman saya sekali untuk kenyataan-kenyataan saya sebelum ini. Jangan pasal masjid saja. Saya nak dia saman saya pasal 5 perkara. Saya kata tender tersebut bukan open tender. Please, saman saya. Pasal biar rakyat tahu. Saya boleh jelaskan kepada rakyat. Itu bukan open tender 100% saya confident. Harga yang dijual tidak realistik. Langsung panggil dia saman saya. Saya kata cakap sekarang ni, saya nak dia include dalam teks saman, kata benda-benda ni. Yang ketiga, kerajaan negeri sebenarnya rugi apabila pembangunan ini tidak dilakukan sendiri dan tempoh pembayaran 5 tahun yang tidak masuk akal. Siapa pun boleh jadi pemaju macam ni. Yang keempat, proses tender tidak telus. Ini saya cakap ni, saman sekali. Dan tidak kompeten untuk keuntungan kerajaan negeri. Kerajaan negeri tidak untung apabila buat macam ni. Yang kelima ialah, saya percaya bahawa terdapat unsur-unsur pecah amanah, penipuan dan rasuah dalam the whole process of Bayang Mutiara. So saya nak dia include kelima-lima ini dalam masa dia nak sama saya pasal isu masjid ni.
Kalau dia tak include 5 benda dalam saman saya, dia nak saman saya akan saman dia 5 perkara ni. Saya minta dia saman sekali dengan 5. Lee Kuan Yew telah mengkhianati orang-orang Islam dan orang bukan Islam di Pulau Pinang. Orang Islam dengan jual tapak masjid, orang bukan Islam dengan wujudkan sifat perkauman. Tiba-tiba dia cakap orang saya ni perkauman. Perkauman apa? Tidak pernah ada masalah. Dia suka wujudkan nak settle masalah. He always try to divert the issue. Settle the issue, dia satu answer. Saya jual tapak masjid ke tak? Kalau tak, buktikan plan. Mana plan? Saya dah bagi dah. Plan ni approval plan, nombor 2006 dah dulu. Saya akan terus buat pendedahan demi pendedahan terhadap kerajaan negeri ini. Saya tak pernah buat balik report balai polis. Saya tak pernah buat report SPRM. Yang ni pertama kali saya buat PC. Sebenarnya saya lebih suka bagi tanya dia soalan, minta dia jawab. In fact, saya selalu hantar ke Malaysia Kini. Pasal saya suka dia jawab dalam Malaysia Kini. Dia orang mati saya tak apa. Dalam komen orang hentam saya macam-macam tak apa. I don't mind. As long as orang yang menyokong Lee Kuan Yew, dia tahu bahawa semua itu tak betul. Tak semua yang Lee Kuan Yew cakap itu betul. So dalam kes Bayang Mutiara, saya yakin dia salah. Jadi, saya minta dia saman saya. Jangan pasal masjid saja, saman pasal semua perkara yang tadi saya bangkitkan. Dan apa, saya minta lah, tak payahlah saman utusan. Sama utusan buat apa? You nak tutup kebebasan wartawan? Takkan semua artikel Malaysia Kini nak PM saman? Itu bukan cara seorang-seorang ketua menteri. Tak payahlah saman press, tak payah, saman saya. Saya yang cakap, saya email artikel itu ke utusan, berita dan semua. Jadi salah saya, betul-betul saya lah. So apa pergi saman press? Tak guna saman press. Dia berkawan. Dia yang kata, oh utusan saya bagi tak sama dia. Tak payahlah. Sama jurnalis ni semua tak payah. Dia jurnalis melaporkan apa yang dia orang sabtu, yang dia orang dengar. Jangan main-main dengan isu utusan. Dia nak bagi orang rakyat benci kepada UMNO dan utusan. Dan takkanlah PM nak saman semua kenyataan dalam, takkanlah saya nak saman kenyataan dan komen-komen dalam Malaysia ni. Yang cakap saya macam-macam, yang komen lah. Dalam berita dia tak boleh. Tapi saya tak pernah saman pun. Ini bukan cara profesional. Lee Kuan Yew ingat rakyat Pulau Pinang ini semua bodoh. Dia tidak boleh membodohkan semua orang selalu. Dia hanya boleh membodohkan semua orang sekali-sekalau. Dia tak boleh membodohkan semua orang selalu. Ini tindakan dia nak saman saya ni adalah kerana nak tutup isu pasal PRU dah dekat. Itu je isu. Banyak lagi kalau nak cerita. Akhir kata lah, sebelum saya nak tutup ni, I don't care you want to do what you do. You nak buat development sampai ke tengah load, dalam load, jual time sikit, you nak jual. Tapak masjid Bayang Mutiara, bagi baik. Kami punya, jangan kacau. I'm very serious. Ini bukan perkauman. Saya orang Islam. Tapak masjid milik orang Islam, bagi balik. Jangan kurang ajar. So saya bukan kasar dengan jenis yang saya tulis kat sini, kasar tak? Saya nak bagi amalan dekat Lee Kuan Yew. Sudah-sudahlah. Janganlah bagi kita bergaduh. Tidak pernah ada masalah antara Melayu dan India, Cina di Pulau Pinang ni. Saya rasa dia tak tahu sebetapa kancingnya orang Pulau Pinang ni. Orang Melayu, orang India, orang Cina Pulau Pinang ni, dia kancing dia lain compare to kancing di Melaka. We never have a problem when Kosko is the CM. Saya lagi prefer siapa dia daripada Kosko sendiri lah, daripada Lee Kuan Yew. Jadi sekian, saya minta kau nak tanya soalan, minta jawab. Dan saya minta lah press turun tanya dia, minta jawapan teknikal, jangan bagi jawapan politik. Selalu saya dah bangkitkan isu ni, please answer technical. Technical is, you have to be very detailed with facts. Dia kata saya cakap tak ada fakta, saya dah bagi fakta. And please don't ask Zaire, you kid on the block, jawab saya. Zaire tak tahu apa, budak kanyak yang digunakan oleh Lee Kuan Yew hanya kerana dia Melayu. Okay, terima kasih. Saya minta maaf lah kalau saya kasar sikit. Pasal ini berkenaan dengan masjid. Saya pun tak mahu ada masalah future. Saya pemuda UMNO boleh kontrol, tapi banyak orang yang mungkin kita tak boleh kontrol. Rakyat marah. Jadi kalau nak tanya saya soalan, boleh tanya lah. Terima kasih.
Satu lagi saya lupa nak sebut. Apabila kes ini saya ambil, saya akan cuba ambil court injunction untuk stop the development of Bayan Mutiara sampai kes ini selesai. Biar rakyat tahu siapa betul, siapa salah, siapa tipu, siapa bukan belit. Saya akan cuba dapatkan court injunction untuk stop the development from take off. Development yang akan dibuat fasa 1 oleh Ivory tidak ada kepentingan rakyat langsung. Boleh baca dalam Malaysia Insider semalam. So, saya tidak berdosa apabila saya stop pembangunan yang tidak menguntungkan rakyat miskin. Saya juga memperhatikan sekolah. Kenapa? Saya tak mau sekolah yang dibina adalah international school. We have so many international school in Penang. Dapat sekolah Botanical City dibayar balik pulau adalah hak anak-anak orang miskin. Dibayar Mutiara. Kalau Ivory nanti nak buat sekolah, Ivory buat international school, habis budak-budak saya nak pergi sekolah mana? Cukup lah. Sikit-sikit sudah. Pulau Pinang perlu jadi milik orang miskin dan orang kaya, bukan orang kaya sahaja. Nanti saya akan keluar lah, nanti banyak lagi. Kalau kau ni ingat saya nak diam pasal nak saman, saman je lah. Hatta masuk penjara pun saya tak kisah. Saya akan lawan sampai last. Saya minta dia jawab lah. Dia tak jawab. He tried to divert all the issues from the first day until today. He professional, dia accountant. Jawab lah. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Cik, kerana mengapa saya akan cuba? Mengapa saya akan ambil? Kenapa cuba? Sekarang macam ni. Saya tak mau sama lingkungan ni. Saya pun tak pernah buat report SPRM ataupun tak pernah report polis pasal saya nak rakyat tahu apa yang tengah berlaku. Saya tanya, dia jawab. Saya tanya, dia jawab. Tapi bila dia semalam membuat keputusan untuk menyaman saya, dan saya terpaksa menyaman dia balik. Jadi, kalau dia tak saman saya tak mau saman dia. Saya akan terus dedahkan dalam paper, dalam media, minta dia jawab untuk rakyat tahu. Apabila kita buat court case, then I have to keep silence. So, pasal itu akan. Injunction tu, when he action, saya reaction. Kalau dia no action, I no reaction. Yang tu je. Saya tak pernah je, every week saya keluar, dia jawab. Saya keluar, dia jawab. Saya keluar, dia jawab. Okey, Wan. Rakyat tahu. Cik tipu lah. Goning tipu. Let people judge. If I take this court case ini besar, nobody knows anything. And people will make wrong decision if they are taking. Injunction ni bila akan Saya tunggu surat dia dulu. Kalau dia tak sama saya tak sama dia lah. Kan? Saya bukan nak kacau development. Saya bukan nak kacau pembangunan. Saya nak explanation from the Chief Minister of Penang. Dia kena faham bahawa dia tak boleh go for profit oriented. Dia kena go for social obligation. Tanah itu bukan tanah milik dia. Dia telah transfer kepada Ivory. Dia jual kepada Ivory. Ivory boleh buat apa saja. Kita tak boleh halang. Tapi apabila state government buat, kita boleh bising. Pasal state government tidak perlu profit oriented. Social obligation. Sentiasa kena dalam kepala bahawa semua agensi-agensi kerajaan mesti kena ada social obligation. Membantu rakyat miskin. Bukan sekadar keuntungan. Ada apa lagi soalan? I got no personal issue between dia dengan ayah saya, tak ada masalah. Saya dengan dia berjumpa pun saya nak shake hand, dia yang tak mau. Kalau dia tak mau bagan, saya nak shake hand dengan dia yang tak mau. He act as a professional lah. Kalau dia, saya pernah ajak dia debat. Kalau dia rasa dia tak mau debat, saya dah kata, kalau bagi dah Zairi atau WA, dia pun tak mau juga. Kalau dia rasa tak mau lagi, tak apa. Kita buat satu discussion between him and me. Dekat kontra. Tak payah main tempat saya lah, saya pergi kontra. Tapi tak payahlah orang ramai. Panggil media semua. Dia tanya, saya jawab. Saya tanya, dia jawab. Dan media report. It's fair. Mengapa kita nak pergi dekat court yang tutup isu ni? Kita bagi rakyat tahu. Semua kita adalah milik rakyat. Saya pemimpin rakyat. Semua orang buat salah. Dia kena tahu bahawa dia dah buat salah lah tadi. sekarang ni saya mau dia masukkan 5 perkara ni dalam saman dia lah. Ya. Saya mau dia masukkan. Dan
people will know everything, not only one corner. I want people to know everything. Biar dia sama besar sikit lah. Baru kita boleh cerita semua the process of tender. Dia kata, oh dah ni open. Saya kata, it's not open tender. Dia kata open tender. Sampai bila tak selesai? Kan? Dah dia nak saman saya. Samanlah sekali. Saya bagi dia technical data, dia tak jawab. I ask him to appoint Transparency International, dia tak mahu. Saya panggil dia appoint any free party yang bebas untuk justify itu open tender atau tak, dia tak mahu. Siapa dia untuk kata itu open tender atau tak? Kalau bandingkan saya lah, mungkin saya lebih layak daripada dia. Saya juga terawang. Tapi kalau saya pun dia takut bias, kita lantiklah free JKR ke, Transparency International. Tapi dia nak saman. Saman semua sekali lah, senang. Pening-pening buat apa? Settle once and for all. Tapi saya tetap akan cakap dalam media sampai bila-bila. Saya tak akan berhenti. Saya bukan penakut. Saya bukan Malik Kasim atau Wadi Mansur yang boleh mendiamkan diri apabila tapak masjid dimain-mainkan oleh lingkungan. Yang lain saya tak kisah. Percayalah pada orang bukan Islam. Hari ini dia kacau tapak masjid. Yang mana UMNO adalah parti kedua terkuat di Pulau Pinang, dia kena faham. Besok dia boleh kacau Koil.com ataupun Church. Dan saya akan proof benda ni sekali. Saya akan proof.